Jadi saudara muslimin dan muslimat sekalian, inilah dia pecahan file yang kedua yang ditanya pada pintu lain kedua. Sejauh mana kamu salat, dan yang keduanya, apakah kamu salat itu mencapai maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pecahan ketiga yang terakhir ialah diterima ataupun tidak solat kamu. Diterima ataupun tidak solat yang sedang kita salat. Ini masalah besar lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam ibadah kita ada dua persoalan. Satu persoalan fiqh, yang kedua persoalan tasawuf. Persoalan fiqh dia berkait dengan sah ataupun tak sah akan ibadat yang kita lakukan. Kalau solat, solatlah contohnya. Sah ataupun tak sah, ini kerja siapa ni? Ini kerja ulama fiqh. Kemudian kita ada elemen yang kedua, diterima ataupun tidak diterima akan solat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kerja siapa dia ni? Ini kerja ulama tasawuf. Maksudnya tasawuf lah yang membicarakan isu terima ataupun tidak akan solat kita. Kerana tidak semua solat yang sah di sisi fiqh diterima oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk pahala akhirat. Contoh ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut an-nas yad'u Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi kata manusia ni kalau bab berdoa nombor satu hebat. Angkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Allah, saya nak itu, saya nak ini. Wahai Allah, tolonglah saya itu, tolonglah saya ini. Tapi dia lupa ya, wa mat'amahu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasahu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Tapi dia lupa, wa mat'amahu haram, makanan hak dia makan, makanan yang haram. Wa mashrabahu haram, minuman hak dia minum, minuman yang haram. Wa malbasahu haram, pakaian yang dia pakai, pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan seawal dia minum susu mak dia dalam kecil dulu pun daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabu lah. Habis Allah mana pula hak nak terima ibadah Allah macam ni? Bunyi macam tu kasar kan? Tapi itulah hakikat sebenarnya. Makanan yang dimakan, makanan yang haram. Minuman yang diminum, minuman yang haram. Pakaian yang dipakai, pakaian haram. Dan bila sebut haram ni, tuan-tuan, haram ni ada dua ya. Pertama, haram li dhatihi, haram pada zatnya. Yang kedua, haram li ghairihi, haram pada sos, sumbernya. Haram pada zatnya apa dia? Contoh, na'udzubillah, dianya makan, apa? Babi dia makan. Itulah dia, breakfast dia, lunch dia, dinner dia, babi. Ataupun kalau minum Allah saja. Itu maknanya bagaimana item material makanan itu sendiri haram, zat itu sendiri haram. Itu makna haram secara zatnya. Yang kedua, haram dari segi sumbernya. Makan, bukan makan babi, makan nasi lemak. Nasi lemak tidak ada prejudis, memang halal pun dicop oleh sirik lagi. Contohnya, makan nasi lemak halal. Dan terakhir kelas besar halal. Telur setengah masuk 2 biji pagi-pagi halal. Tetapi yang jadi masalahnya bukan pada roti canainya, bukan pada nasi lemaknya. Yang jadi masalah adalah pada sumber pendapatannya. Yang ditanya pada pintu lain kedua, betul dah, memang kau makan nasi lemak, tapi duit yang digunakan untuk membeli nasi lemak, duit halal ataupun duit haram? Oh, duitnya rasuah. Oh, duitnya riba. Oh, duitnya hasil daripada menjual encik kapal terbang. Contohnya ada saja gua pandang baring. Jadi kalau itulah sumbernya, maka pada masa itu namanya haram. Maka pada masa itu fa anna yustajabu lah. Allah mana nak terima doa kita? Maka pada masa itu
kalaupun kita solat memandangkan kita membesar dengan nilai yang haram, solat kita sah dari segi fiqh tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat kelak dalam bentuk pahala. Contoh lain ialah solatnya sah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menjadikan solat kita ni sah bukan payah sangat, mudah ya. Janji cukup pukul 13, janji betul Fatihah, janji menghadap kiblat, janji ada wudu, janji tutup aurat dan lain-lain lagi. Bila kita solat, anda kata datang seorang qadhi sebagai observer kepada solat kita, dia tengok saja daripada takbir sampai beri salam. Nak tak nak, pada masa itu dia akan kata, ya, solat anda sah min haitsu fiqhi, dari segi fiqhnya. Tapi apakah solat yang sah at the same time akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla untuk pahala? Tunggu dulu. Tengok solat dia ni macam mana, ikhlas ataupun tidak. Tak ikhlas, maka solatnya sah tapi tak diterima. Tengok solatnya bagaimana, sejadah yang diberi itu dengan sumber yang haram, jubah yang dipakai dengan sumber yang haram belinya, maka maaf cakap solatnya sah tapi tak diterima. Allah tak pelahap untuk beri pahala kepada kita akhirat kelak. Akhir sekali kita ghurur, kita makan di perasan, terasa sangat banyaknya pahala solat aku akhirat kelak ya. Tapi bila sampai akhirat kelak, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Betapa ramai di kalangan hamba-hambaku yang mempersembahkan ibadat mereka kepadaku, tetapi bila sampai ke persisianku akhirat kelak, faj'alnahu haba'an manthura, aku tiup menjadi kuda angin semuanya, langsung tak diterima. Bukan tak sah, tapi tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya saya kuliah kalau senyap saya pusing terus. Sama ada saya kuliah tuan-tuan tak faham, ataupun apa ya, kata apa juga sekali pun banyak fikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini masalahnya. Walaupun kita lihat bab salat mungkin enteng kepada kita, mungkin kecil, sebab kita terpengaruh dengan hanya salat saja, dengan fiqh salat. Yang ini insya-Allah mudah. Tapi bila kita mengelusuri kepada bab falsafah, bab diterima ataupun tidak, yang ini nak kita terpaksa tarik nafas panjang. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, satu cadangan yang mungkin saya boleh suggest di sini iaitu, kalau boleh biar ada satu slot ataupun dua slot di Masjid As-Sabirin khas kepada perbincangan ayat-ayat yang lazim dibaca ketika salat. Biar kita membuat penguraian. Ada seorang ustaz di mana dia hanya membuat syarahan khas kepada ayat-ayat yang lazim dibaca bermula daripada takbiratul ihram sampai kepada assalamualaikum tamat salat. Takbiratul ihram, apa falsafahnya, apa maknanya? Surah Al-Fatihah, apa falsafahnya, apa maknanya? Ayat-ayat lazim yang sentiasa dibaca ketika salat. Ayat lazim tu lah banyak kan. Yang mudahnya inna a'tayna qul huwallah. Ini lah dia standard. Itu aja. Ya. Inna a'tayna rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Bila sejak balik sampai pencing. Allahu akbar. Macam ayat Quran nak baca.